أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ini dapat kita bersama lagi di dalam majlis ilmu kita. Allah Ta'ala masih lagi memberi kesempatan, masih lagi menaruhkan umur kita untuk sama-sama kita mari, untuk sama-sama kita hadir dalam satu majlis, iaitu majlis yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sehinggakan Nabi SAW menyebut, dan artinya bagi seseorang yang menjalankan, yang melangkah, man salaka tariqan, orang yang melangkahnya kaki dia di talibul ilm, untuk mencari ilmu, dia bertari dan kerana liwajhillah, kerana Allah Ta'ala. Dia turun rumah, dia lakuh mari dalam niat dia untuk mencari ilmu. Sahhalallah, maka Allah Ta'ala akan mudah tariqu ilal jannah, atau maksudnya dari kita turun daripada rumah tadi, ataupun dari keadaan kita turun melangkah kaki kita untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu pula kerana Allah. Kadang-kadang menuntut ilmu ni ada bukan kerana Allah. Dia dengar masjid malu kau orang mengajak ada. Dia mau pergi belakang masjid, dia tak pergi bukan dia dah rambut putih belakang dah. Nak pergi masjid juga sama tara nak duduk rumah bersalah, dia menyala memang dengar. Tapi bukan kerana Allah, tak jadi. Nak turun rumah tak ada kerana Allah, mari selakah-selakahnya bahagia nak menuntut ilmu. Maka Allah Ta'ala bagi menjadikan mudah. Cara mudah nak masuk syurga, sahhalallah, Allah Ta'ala akan mudah tariqu ila jannah, untuk dia pergi ke syurga. Tu mana salah satu caranya, salah satu jalan yang kita nak cari, jalan mudah, jalan alternatif. Dah ni kalau kita pergi ikut jalan, tengok jeng, kita tak lalu nak ikut jalan besar. Kita pergi ikut jalan tali air, pergi ikut jalan kampung, pergi apa nak lari daripada jeng. Dia panggil jalan alternatif. Kita kat Allah, Nabi SAW menyebut jalan mudah nak masuk syurga kan, iaitu jalannya menuntut ilmu. Tu jalan yang kita nakah mari nak semaya tu kira suku. Orang yang siapkan air semaya wuduk dia di rumah dengan sempurnanya, ambil air semaya di rumah lagi dengan sempurnanya, dengan basuhannya, dengan cukup bilangnya, dengan surat apa, kemudian dia melangkah mari ke tempat semaya, ke masjidnya.
maka Allah Ta'ala akan beri pula ganjaran bahagian nak mari semaya. Satu langkah ke satu langkah Allah Ta'ala akan menghapuskan dosa. Allah Ta'ala akan menghapuskan keburukan yang kita buat. Allah Ta'ala akan mengangkatkan darjat dan Allah Ta'ala akan bagi kebajikan kita. Satu langkah. Nah, dengan syaratnya kita siap di rumah lagi. Enggak lah ni semua telah dah. Masjid tu imam belum pesan sama nak pergi masjid tu ambil sembahyang di rumah bagilah. Masa ndak musim lah ni. Siap belakang rumah mari ke masjid. Maka setiap yang kita lakukan Allah Ta'ala akan bagi. Nah, dan Allah Ta'ala akan menghapuskan dosa. Hapuskan dosa ni dosa-dosa kecil lah. Dosa-dosa besar tak, dosa besar ni dia kena bertobat. Dosa besar kena bertobat. Selama mana kita tak bertobat daripada dosa besar, selama tu dia tidak akan terhapus. Dan di akhirat ni dia akan tercatat. Catat tanding lah yang akan dibekal, yang akan dibawakan oleh kita balik. Bahkan apabila orang ni mati dalam kubur, dia akan rasa nyesal. Sebab tu Allah Ta'ala menyebut dalam satu ayat, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Bukan Allah Ta'ala sebut belakang dah. Pada hari itu fala ansaba bainahum. Akhir ayat. Yang arti Nabi Allah Ta'ala menyebut hatta apabila sehingganya marinya ajal. Kita duk buat amalan lah ni. Dah ataupun orang tak duk buat amalan pun serupa je. Apabila mari ajal, maksudnya kita ni sakit mari lah. Kau mati ni tak sedek cara rusing. Tak ada kata ai dok kawan, dok memang hari. Cumanya tunggu masa ya. Supaya kita buat ibarat tu, maksudnya apabila kita ada garis step penamat, maksudnya finish habis. Kita duk jatuh kisah apa? Dulu mula-mula beranak dulu ada lagi jalan ni kita mungkin 500 kilo lagi. Jalan selakor. Lah ni mungkin ada dalam 2,5 kilo lagi. 2,5 kilometer lagi. Lakor nyari satu penamat selalu dah. Kita ni duk ingatlah mak lagi. Apa tak ada penamat, apakah orang pengaruh pusing, tak ada. Dia ada dah depan tu. Ada dah kacak kayu depan kita. Ada ngadara finish ke apa. Duk pakat gerak ni. Sampai situ ya. Ada orang duduk belakang, ada orang duduk dekat, ada selakah lagi. Selakah ikut, bang saya beres dah. Maknanya gerak kita ni gerak hari-hari sampainya hatta idza jaa ahadahumul maut. Apabila nya marinya Allah Taala sebut apa ndak sehingga ke apabila datangnya salah seorang daripada mereka akan mati. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Allah tak sebab katakanlah ya Rasulullah, kul katakanlah. Maksudnya Allah Ta'ala royak Nabi. Apabila Allah Ta'ala royak Nabi, suruh royak kita. Kul katakanlah ya Rasulullah. Nabi pun royak kita. Walaupun Allah Ta'ala kita kul itu kepada Nabi. Kul innal mauta ban wahasanya mati tu. Dia sebut dalam surah Jumaat. Tafiruna minhu, kalau melari daripadanya. Tak, itu mana Nabi ya? Sebab Allah Ta'ala royak Nabi. Kalau lari daripada mati lagi. Dia kata kalau lari ni, mati ni duduk terai, kita pergi Kuala Lumpur. Kalau mati tu duduk Kuala Lumpur, kita lari duduk China. Tak boleh kita duduk Kuala Lumpur, kena duduk China. Sedang balik sampai China tu pok tekawik mati situ ada. Duk tunggu dah. Tafiruna minhu, kalau larilah daripadanya, siapa mati tak? Fa innahu, sungguhnya mati, fa innahu mulaqikum. Dia akan pergi carimu, dia pergi cari juga, tak suruh sini.
Buatlah lagu mana fi khusyur musannadah, buat dengan apa ni tempat peti besinya, pak melindunginya, gaponya tak sih masuk siapa juga. Fa innahu mulaqikum, dia akan pergi carimu, jangan duk usik. Maksudnya mati-mati ni dia cari kita. Seperti mananya rezeki tu mai cari kita. Rezeki cari kita kok. Dah rezekinya Allah Ta'ala ni beri kita, rezeki akan cari kita. Lagu-lagu mana pun dia tidak akan kira orang kat sini. Lagu mana? Hatta idza ahadahumul maut, apabila marinya mati seorang kepada mereka itu akan matinya, qala, mereka telah berkata. Hok mana mati dah ni? Dia pun royak Tuhan. Mati dah, masuk kubur dah. Masuk yang dalam kubur ni, qala, dia pun berkata, qala rabbirji'un. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Tuhanku, rabbirji'un. Boleh ke nak balik semula? Masuk dalam kubur ni nak balik dah. Dia kata pergi jalan-jalan tengok dulu dah. Masuk dalam kubur yang dia pun minta dengan Tuhan lalu dah. Tuhan nak balik Nak balik ya Allah, nak balik dah rumah, nak balik dah. Apa nak balik, nak tengok bini ke? Baru bini ke? Bini muda ke? Nak tengok anak ke? Apa ke? Yang nak gelik sangat tu apa? Qala rabbirji'un li'anni a'malu salihah. Tak ada apa nak balik ni ya Allah, supaya aku dapatnya buat a'malu salihah, buat amalan soleh. Tu yang minta dia. Minta orang mati ni, dia tak ada nak kelewat kebun, dia tak ada nak kelewat buka hudung, buka nego, buka mungkin gaji kerja dah. Nak apa? Nak kelewat kerja amalan soleh. Nak kelewat semaya dah weh, nak kelewat di masjid dah weh, ni hok mati-mati dah ni ke. Kawan kita, sang kita, waris-waris kita, mak-mak kita, jiran kita, hok siapa kita ni, tak kira ni, dia minta lah betul. Nak klik betul apa yang nak klik sangat? Nak klik nak supaya kami dapat berbuat amalan soleh. Habis dah. Oh, mati habis lalu nak buat kali dah. Tak boleh nak gapo dah, nak buat kebajikan ada harta, tak boleh buat kebajikan dengan harta dah. Mereka hok dia buat wiyah. Mereka hok dia duk serias hari, serias bulan, serias minggu je. Mati bolehnya. Lepas tu hok banyak-banyak, dia kau orang habis dah. Tak ada kering kubur, pergi notik kali. Hok ni hok bahagia abang, hok ni bahagia adik, hok ni bahagia kakak, kereta, kau ni anak basuh, hok ni boleh belakang. Boleh kau orang belakang dah. Bapa pun nak klik dia ahli amal soleh. Walau tara izil mujrimuna najisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absalna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Dari ayat lain tu saya sebut lagu mana? Walau tara, kalaulah melihat ya Rasulullah, walau tara izil mujrimun, tak kalau orang-orang penjahat ni demo ni, tak kalau orang penjahat ni, orang yang masa duduk atas dunia dulu tak berapa nak ikut mana perintah Allah, tak berapa nak ikut mana Islam, tak berapa nak beriman mana. Walau tara izil mujrimun, gapo? Gapo dia kata? Rabbana, jaga kita kata ngaku dia Allah ya Tuhan kami. Gapo? Rabbana absalna, kami dah tengok dah. Kami tengok dengan mata sendiri dah, mata liamuk kita sendiri dah kata. Gapo hok disebutnya di atas dunia dulu, gapo hok Nabi sebut, gapo hok Quran sebut, gapo hok ustaz tu guru bapa mana sebut, semuanya kami tengok dengan mata kepala kita sendiri dia kata. Absarna, tengok sendiri lah lagu mana kubur, lagu mana bukan akhir. Sebab tu apabila orang masuk kubur, orang baca talqin. Ada orang sunat baca talqin, setengah kata bid'ah kok mung hok tak sei tu. Hok mung tak sei baca, tak sei baca kok soda. Dah mukmum kalau mukmum mati mung tak sei baca talqin dah. Mukmum pandadah lah tu. Dak kita kajarlah.
Dia dengar, dia tak dengar. Waktu suku kira. Kira ya sebab orang dalam kubur ni dia dengar kita kecek Nabi SAW menyebut lagu mananya orang dalam kubur apabila orang yang terakhir meninggal akan tanah perkuburan. Orang yang terakhir berjalan tubik ni kakinya seliparnya bersentuh dengan apa ni bucuk. Dengan ujung rupuk tu dia bunyi lagi. Sereh. Kita gop jalan. Duduk dalam kubur tu nak klik nak abel nak klik nak ambil nak klik nak ayak belaka klik dah munduk sore dalam tu. Kalau hak jurus dia tolong baca pula Quran, dia tolong pula tajak talqin. Muk dia pendengarlah. Jawab tu ni jawab ikut dia, kita jom baca je. Dah absarna kami telah tengok dah weh ngoti weh. Ada muka nakir dalam ni. Muka nakir ni tak nanti kata kita klik habis baru dia tu. Bahkan Nabi SAW semasa menanamnya Siti Zainab radhiyallahu anhu, anak-anak Nabi-nya yang wafat sebelum pada Nabi. Anak-anak Nabi nama dia Siti Zainab. Nabi waktu turun mayat anak dia Siti Zainab dalam kubur. Start mana apabila di kamu sampai sakat lutut je, sakat pohon je, berubah muka Nabi. Apabila berubah muka Nabi maka sahabat bersama kamu maka naik maka tanyalah sahabat, ya Rasulullah, bapa kami tengok muka tuan ni berubah. Bapa nampak keruk je, nampak rusing je. Bapa ya Rasulullah. Maka katalah ya, maka sabda Nabi dia kata, wahai sahabatku, yang mana semasa letaknya mayat anak aku ni, yang marinya aku tengok betih, 2 batai betih duduk di kepala, 2 batai betih duduk di kaki. Aku tak tengok pun naik betih yang warna hitam, bulu, duduk kaki duduk di kepala. Bapa mari nak tanya anak aku ni, nak tanya Siti Zainab, anak Nabi. Pusing Nabi. Tak ada sejarah gitu. Pagi tu dia tanya gonggo tu, mari dah. Bukan lagi mari dah. Orang duk oyak kat atas kubur, duk kajak gemada dah dalam tu. Absarna wa sami'na, dan kami telah mendengar orang kubur oyak. Waktu tu Tuhan cerita dalam surah Sejadah. Tuhan duk oyaknya dalam surah Sejadah, apabila orang mati masuk dalam kubur, dia peroyak, kami telah mendengar ya Allah. Gapo dah, gapo suaranya, gapo yang Allah Taala sebut dulu atas dunia, lalu timur belah. Pada dia sebut apa tu? Farja'na, nak kelik juga. Nak kelik juga. Sebut tadi, ayat tadi nak farji'un, kami nak balik. Ni pula farja'na, kami nak balik ya Rasul, ya Allah. Kami nak kelik nak kelik rumah. Na'mal salihah, yang kami nak kelik rumah ni apa? Na'mal, kami nak buat amalan soleh. Maksudnya hamba nak balik ni ya Allah, hamba nak duduk sejik. Hamba nak pergi ngatik sejik, hamba nak pergi dengar orang baca sejik, hamba nak pergi apa ni ngaji Quran masjid, nak pergi i'tikaf masjid, gitulah nak duduk situ je. Dia kalau mati pula, mati dia kata buat taat kepadamu ya Allah. Ni. Nak mau salihan apa? Inna muqinun. Sebab kami yakin. Yakin dah kena atas kepala. Kau muka nakil dekat mapai rapat cik pah 70 star masuk dalam tanah ni kan. Rapat cik dung yakin dah weh, otak yakin lagi sajalah. Cari nyakit ya. Yakin loh. Buat mana tak yakin apa dah kena dah. Nak mau salihan inna muqinun walau syi'na la ataina kullu nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Sebab tu dia kata walau syi'na la ataina, kalaulah kami nak la ataina, kami boleh beri kullu nafsin, setiap orang. Maksudnya setiap makhluk aku, setiap orang ni boleh beri kullu nafsin hudaha, kami boleh sangat semua yang duduk di atas muka bumi ni semuanya Islam belaka.
Semua berimeh kepada aku belakang, tak ada masalah. Aku boleh buat sangat. Maksudnya duduk atas dunia aku boleh buat sangat. Tak ada seorang rambut pun kafir. Tak ada seorang rambut pun orang yang deraka kepada aku. Aku boleh buat. Kullu nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni. Tapi aku nak sebab kata yang betul yang hak pada aku nak bubuhnya manusia dan jin itu nak memenuhi jalan neraka jahanam dalam kalangan jin dan manusia. Tuhan cedek buat apa? Buat syurga neraka. Boleh sangat dah kata Tuhan nak buat syurga belaka pun. Buat kerja kat syurga. Boleh baca lalu, dia mana syurga, mereh demo. Syurga apa? Dah Tuhan buat Islam belaka. Tapi tak memang Allah Taala buatnya dua pilihan. So Islam, so kafir, so syurga, so neraka. Jadi mu pilih lah. Hidayah Allah bagi. Hidayah Allah Taala bagi. Dah dapat hidayah ni Allah Taala bagi hidayah. Setengah orang boleh hidayah, setengah orang tak boleh hidayah. Tak boleh apa dah Tuhan. Alhamdulillah Allah Taala pilih kita dalam lepas hidayah ni. Tuhan pilih kita yang pertama hidayah yang Allah Taala siap dah kita tubik daripada mokpok kita yang duduk yang boleh hidayah. Kemudian Allah Taala pilih pula kita dalam hidayah taufik, dalam hidayah buat ibadat. Hak ni tinggi. Setengah orang Islam mokpok Islam, nama Islam, pin Islam, dalam IC Islam, tapi tak semaya beg. Tanah kubur Islam juga. Tapi hidayah dia hidayah daripada tak berimeh kepada berimeh. Kita alhamdulillah daripada tak berimeh dan Allah Taala pilih duduk dalam iman, kemudian Allah Taala pilih daripada boleh beribadat, taufik dia panggil. Sebab tu dia kata lagu mana? Qala birji'u fi ma taraktu. Aku nak balik semula, aku nak buat amalan soleh fi ma taraktu. Masa mana? Masa duduk atas dunia dulu. Masa aku duduk atas dunia dulu kan. Banyak aku tinggal. Ni orang dalam kubur yang nak klik mula apa? Banyak kita tinggal dulu. Orang bel buat tak cara ya. Orang ngajar masjid balasah buat tak dengar aja. Orang ada kuliah dalam TV, kuliah dalam radio tak dengar. Duit banyak tak masuk dalam tabung, tak tolong anak yatim, tak tolong orang susah banyak aku tinggal ni. Ni hak dengar ni. Dia tinggal amalan soleh dia. Tinggal dengan buat benar apa ni nafkah dengan harta yang Allah Taala bagi. Banyak tinggal. Lepas tu bakal mu tinggal dua kan? Fima taraktu kalla. Dia kata no way. No way. Tak boleh. Kena. Tak boleh. Kalla. Innaha kalimatun wa qailuha. Yang mana pun pada kataan ni adalah mu saja-saja kecek ya. Tak dek juga. Kalau weekly marilah seminggu balasah masjid. Orang kas sakit tengok kena nyakit berat ajak orang maya ajak. Gis maya ajak ni. Set-set tok lepas kelara. Dia panggil bukan kita royak, dia panggil tok lepas kelara. Gila semaya ajak. Sudah semaya ajak dia kata nantilah kalau kita siap kita semua nak pergi juga balas masjid. Siap mari. Tapi tak ada sebulan. Lain puluh. Ingat kau sakit. Tak ada kena main jadi puluh. Wah, kau sakit kau tinggal. Bo tu hari sekadar ingatlah. Itu yang kata wa qailuhan. Yang mana kala semata kali-kali tidak apa. Innaha kalimatun huwa qailuha begini kejap saja ya. Betul apa ni mengaku kufur, mengaku tak ingat balik pada aku. Wa min waraihim dan sebenarnya daripada waraihim lepas mu masuk kubur ni waraihim tak ada dah lepas ni barzah ila yaumi yub'atsun sampai hari kiamat. Masuk dalam kubur duduk alam barzah yang setengah panggil alam kubur. Bila berhenti duduk sampai kiamat. Duduk dalam itu. Batu barzah tu lagu mana? Barzah tu berdasarkan hak kita buat lah ni. Barzah ni berdasar apa yang kita buat. Sebab tu pernah kita cerita lagu mana ada seorang sahabat kan. Nama dia Syaban. Lagu mana apabila dia ni sentiasanya berjemaah dengan Nabi. Jemaah dengan Nabi. Ngorek Isa Zuhur Subuh. Tapi
Tak, kalau subuh ni dia pergi awal lagi. Sebab apa? Rumah dia ni lebih kurangnya perjalanan ke Masjid Nabawi lebih kurang 2 jam. 2 jam. Bukannya kita 2 minit. 2 jam. Mana kalau subuh pukul 5 nak ketika kita jalan dah kenyung. Jauh juga dengan masjid ni. Jauh dengan Masjid Nabawi. Sehingga kan tiap pagi subuh Nabi akan tengok dia ni kaduk dia jenis sahabat ni dia ramai 124,000 sahabat 124,000 sahabat kodok di Madinah ramai mana ada jenis hak sahur ada hak tak sahur ada hak tak kenal pun ada dah ramai apa kita malam ni bukan kenal belakang ada hak mari matu sebelah ada hak mari kok lanah contoh onu mari tak tahu cuma biasa tengok. Oh ni dia biasa tengok biasa maya masjid terang ni. Ya tapi tak rajin tahu orang mana. Supaya kok sahabat pun dia ada apa bila dia ni dia semaya ni dia ada tempat favorit. Kalau kita ada tempat favorit tempat kita suka duduk. Masuk kali kita mari semaya ni kita akan duduk tiang ni. Orang pun akan tengok. Ada. Kalau tak ada tu tiang dia tak lari tu. Tanya dia mau tak ada mau tak ada. Apa nak tahu mana? Tengok tak ada tiang tu dia lah tu. Jadi dia duduk gitu. Jadi Nabi kata oh ni orang ni duduk sini. Sehinggakan satu hari sudah semaya subuh sebelum pada semaya subuh ni Nabi tunggu dia tak mari tanya sahabat lain mana Syaban ni tak ada mari ni tak ada mari subuh pagi ni kalau kat tokoh belum pada orang dah dah mana tak ada mari pagi ni Nabi kata tunggulah sebentar takutnya ada gapo musyaqqah kok mana tunggu saya akan terlewat sikit subuh ni. Maka Nabi kata kita semaya apabila sudah semaya ke pasal tak? Sudah kemudian Nabi SAW tanya balik kepada sahabat dia. Wahai sahabat aku, mau kenal ke mana rumah Syaban ni? Tanya sana orang tahu ni tak kenal. Tak tahu rumah mana. Tapi dia main semaya semua. Kita pun tak tanya dia rumah duk mana. Ada seorang sahabat, amba kenal ya Rasulullah. Rumah dia di perkampungan sikit-sikit. Tapi jauh lah jalannya. Lebih kurang 2 jam. Lebih kurang 2 jam daripada rumah dia ke masjid. Maksudnya, kalau subuh pukul 5, ketika gerak hari dah kenyung. Kalau ngerik kami tak klik makan nasi ada rumahnya. Tunggu pakai etikah masjid lah. Kita ngerik ke iso dah. Kita klik. Klik betul klik minum air lah. Berapa orang pesa. Apa kedok. Main kan Nabi SAW pergi sampai rumah dia. Tengok orang perempuan dia. Isteri dia. Tanya misalnya Syaban ada ke Syaban Assalamualaikum Waalaikumsalam tu bi isteri dia. Oh ya Rasulullah ahlal faddal apa Syaban ke mana tak ada pergi semaya. Isteri dia kata oh ya Rasulullah Syaban mati dah semaya. Oh mati semaya. Isa ada. Subuh tak ada. Mana antara Isa ke subuh tu mati wafat. Tengok. Lepas tu bertanya, ada dia pesan apa? Ada wasiat ke apa? Tanya isteri dia, Nabi tanya. Isteri dia kata, tak ada pesan ke apa? Cuma nyama pelik dia kata. Pelik ke apa? Peliknya, masa dia nak mati tu dia kata, rugi weh. Allah ruginya, aku rugi apa? Kalulah aku rugi perhabis dia kata. Dia kata, kalulah aku rugi perhabis. Dia senyap dia kata pula, kalau aku beri hak baru pun, kalau aku beri hak baru pun dia kata gitu. Amo pelik kau dia nak mati benar 2 kali dia kata. Kau duk panggil apa? Nyacak kecil dah. Ngabai. Kemudian kata, kalulah jauh lagi. Tapi aku siapalah sudah tu wafat mati dengan begitu. Dia mengucap mati. Amo pelik gapo ya Rasulullah? Maka Nabi SAW menyebut ni Syaban ni sebenarnya Allah Ta'ala tunjuk dia. Dia tunjuk dah dia tentang ke mana keadaan dia. Wa idza balaghatil hulqun wa antum hina idzin tanzurun. Apabila safaru di halqum wa antum kamu hina idzin pada masa tu tanzurun. Mu akan lapok dah. Tengok dah sebab masa ni roh kita di halqum Allah Taala tutup itu tempat kita. Sebab apa? Sebab pada masa tu orang ni tengok dah. Orang ni nampak. Nampak apa? Nampak Allah Taala tunjuk. Juga ke, senenge ke, azab ke, mak ke tu tunjuk. Sebab tu tengok,
comelnya tempat dia nak pergi. Senyum je. Sebab orang nak mati jarang mati pada dalam drama. Tahu mati daripada drama. Buat mati dia pejam mata. Mati dah. Orang mati ni dia akan turut. Untuk kali terakhir, dia akan turut roh dia naik. Maksudnya dia akan masa roh dia nak naik, mata dia akan turut naik. Naik tu, maka mata dia akan berhenti sebagai mana tengok roh naik, dia tak ada. Mata dia akan kati atas. Bukan berlalu. Berlalu tu hak lain. Sebab tu sunat kita pun tutup mata dia. Tutup, ambil kain kat dagunya. Tak, dia habis dah. Tu orang nak mati. Jarang ada drama tu memang lah. Tak sakit, mati. Mata pejam. Tak ada. Dia akan tengok tu. Jadi Nabi SAW menyebut yang mana Allah Ta'ala telah menunjukkan kepada Sya'ban tadi adalah apa yang Allah Ta'ala tunjuk semasa dia buat. Sebab Nabi SAW ni Allah Ta'ala tunjuk benda gaib. Tak boleh Nabi lekat merah je. Satu hari dia kata semasa mana dia berjalan dia ke masjid. Sekali ni dia balik daripada Masjid Nabawi nak balik rumah, dia belilah sekeping roti. Roti ya. Roti roti Arab sekitar tu. Klik makan keluarga sebutir pada. Dan dia klik-klik tu jumpalah dia ni orang kampung, bukan orang ada duit pun. Jumpa orang tengah jalan ni tak sedekah. Maksudnya minta makan. Sahabat aku, dak mintalah makanan semoga Allah Taala wi makanan kepadamu. Wilah pakaian ke aku semoga Allah Taala wi pakaian kepadamu. Dak. Dia pun belah. Banyak hari dah tak makan. Apa lah pagi dua. Remo sebelah, awak nak balik makan rumah sebelah. Tak ada awak tu pun ambil sebelah makan pergi berat lagi dah. Dak, syukran jazilan. Terima kasih banyak. Dia pun balik. Jadi masa dia beri ni, dia beri sebelah roti ni, Allah Ta'ala pun tunjuk pahalanya yang dia dapat. Hak dia beri sebelah roti ni, Tuhan pun tunjuk ni, pahala hak muda beri sebelah roti ni. Banyaknya nikmat-nikmat Allah Ta'ala balak. Dia kata, Allah ruginya aku, bapa. Ada kata tahu ni ke? Memang dia tahu. Tapi apa kita lah, orang minta sedekah, dia ada duit 10 riyal. Wih, sama. Jangan kita ada 10 riyal, hala 10 riyal, apa kita minta sedekah. Jangan kita. Mereka senali. Senali cerita lain lah pula. Nak bayaknya. Senali tak. Minta banyak tu, banyak tu. Dia tak ada dah. Ni sifat pemurah senali. Kita ada 10, wisamah je. Dia kata, Allah ruginya. Aku separuh roti. Kalulah aku tahu, bui belakang. Ambil makan. Wih berlaku apa? Ni kelebihan Allah Ta'ala tunjuk. Oh nyesalnya aku. Nyesal aku. Wih. Bukan nyesal tak maya. Nyesal orang semaya dah. Nyesal orang sedekah dah. Bukan nyesal orang tak sedekah. Nah, kemudian Nabi SAW menyebut lagu mana ni? Yang dia satu hari dia nak pergi semaya subuh. Maka dia lalu daripada rumah dia tu, dia jumpa dengan orang duduk tidur di tengah tempat gerainya, tempat adanya dengan keadaan sejuk. Sebab musim sejuk. Maka dia pun balik rumah tu, dia pergi ambil kain jenis bukan kain buruk dia kan. Kain jenis tak pakai dah lah. Itu ada kain bukan kain baru. Kain baru memang dalam mari lah. Bersusung pakai keduk dah. Hak baru tak pakai saya. Kain hak tak pakai dah. Bukan dak hak tak buat kain buruk lagi. Ada jenis kain tu, ini kita tak pakai. Dia ambil tu. Ambil dia tak pakai dah, tapi tak buat kain buruk lagi. Dia pergilah ambil kain selimut, dia pun selimutlah kawat tu. Sebab masa dia pergilah semaya. Jadi Allah Ta'ala dia pun tunjuk kelebihan pahala yang dia buat. Ambil kain hak tak sedah ni, pergi buat apa kepada saudara Islam yang dekat dia sejuk, Allah Ta'ala tunjuknya kelebihan. Pahalanya, nikmat yang Allah Ta'ala nak ke balas. Oh, nyesal je kata. Kalau tahu gini ambil semari pun ya. Kan macam 40 kain semaya. Banyak, baru-baru aja. Hak 20 tahun berita tak akan lagi. Bui dia kata. Ni Allah nyesalnya dia kata. Nyesal hak bui tu. Bukan nyesal hak bui. Begitu juga Nabi SAW menyebut yang mana yang tak. Satu hari semasa dia nak pergi semaya jemaah. Maka jumpa dengan seorang sahabat yang buta.
Jadi orang buta dia pun pergi orang buta ni kalau kita tak bawa kalau jalan dia memang dia tak sesat. Dia tak sesat sebab dia tahu dah jalan dia. Jangan pergi puting jalan lain. Ada sesat. Jadi dia tahu daripada rumah pergi ke masjid itu jalan dia. Tapi dia pipin. Pipin juga jalan kawan ninyo dekat dengan masjid dia pun buat tak tanya naik pergi masjid tak apa. Betul kok ni molek dia pergi. Allah Ta'ala balasnya balasan yang dia bawa pergi tangan orang buta untuk kismaya jemaah. Satu lakah tu Allah Ta'ala berinya pahala akak rajak Masya Allah banyaknya. Nyesalnya aku dia kata kalau aku tahu jauh aku pergi pikul dia amuh dia lagi. Aku pergi ambil setiap waktu nak semaya kalah lagi pergi pusing gitu. Nak pergi semaya oh Allah nyesalnya. Nyesal apa? Nyesalnya buat ibadat dah tu. Untuk apa? Amalan solihah. Dah. Kerana apa? Kerana nak buat amalan soleh. Hidup apa ya Allah? Nak balik semula ya Allah. Apa nak buatlah amalan soleh. Sebab tu Nabi SAW menyebut man tala umruhu khairun nas man tala umruhu wa khairun aman atau kama. Sebaik-baik manusia yang terbaik. Man tala umruhu, orang ni umur panjang. Umur ni kita tak nak fikir. Jadi Allah Ta'ala anugerah bui umur kita panjang. Patut orang lain, orang gugur kita 60 tak ada belakang dah. Kita ni Allah Ta'ala bui sampai 70, 80. Nah, 80 umur bukan dengan lihatnya, dengan pemikiran, dengan tubuhnya cakap. Man khairun nas man tala umruhu wa khairun amaluhu, dan baik kerja buat dia. Dia umur dia sampai peceng. Dan dia kata peceng ni adalah dia yang Allah Ta'ala boleh buat ibadat. Tidak kata nanti peceng nak buat ibadat tak. Jogok tengah orang tu. Dia duduk pergi nanti peceng baru nak buat ibadat. Memang tak boleh buat juga. Lepas peceng kau tak boleh buat apa. Sakit pinggir, sakit lutut, sakit belakang, mata, kabur, telinga tak dengar. Kau duduk boleh mana? Boleh pita. Dah, memang akan berat. Dia buat di awal ke, siapalah dia tua, siapa Allah Ta'ala beri umur panjang. Maka dia penuh dengan amalan yang soleh. Ni adalah orang manusia yang terpilih. Bapa, banyak amalan dia. Dan begitu kan Nabi SAW, syarrun nas, wa syarrun nas, dan sejahat-jahat manusia. Orang jahat. Man tala umruhu, umur panjang juga. Lepas baca 70, 80 dah umur, 100 pun ada. Wa syarrun amaluhu akamakon, tapi jahat amalan dia. Allah, jahat juga. Nah, umur panjang tapi mayat malah. Umur panjang kau duk main kecil nipu lagi. Ni berat. Memang ni orang yang paling jahat. Orang yang paling jahat apa? Dalam kehidupan dia tu adalah kehidupan dengan kejahatan. Sebab tu kita nak kena minta sama. Gapo minta? Ya Allah, kalau nak mati aku mati dengan keadaan yang baik. Nah, kemungkinan masa kita learn kita buat ibadat molek, tapi masa nak mati jadi tak molek. Gapo kita minta sama? Kadang-kadang kita tahu tapi tak sebut mulut. Tuhan tidak menggerakkan mulut kita untuk minta. Mudah ya. Allahumma khtim lana bi husnul khatimah. Ya Allah, builah apa? Penghabisan bagi kami. Masih mengelah kami. Husnul khatimah, sebaik-baik penghabisan. Ya, kita tak sangat, tapi kita tak start aja minta. Doa ni yang ingat doa. Minta dah ada. Doa apa? Dia tidak menggerakkan mulut kita untuk minta. Wala takhtim alaina, dan jangan matikan kami ya Allah dengan keadaan su'il khatimah, jahat penghabisan itu. Apa? Takut-takut kita ada ibadat, kita mudah ni ibadat. Tahun dekat-dekat nak mati, setahun, 2 tahun nak mati, malas semaya. Tahun dekat nak mati, banyak main ni. Siapa tinggal pada semaya jadi tak boleh. Mati dengan keadaan tak boleh. Tu yang kita kena minta biar Allah Ta'ala ni, biar istiqamah dalam buat ibadat. Biar Allah Ta'ala ni matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Barulah kita akan masuk dari kubur dengan selamat.
Ditanya oleh muka nakir, tanya belakang muka nakir ni. Tapi tanya dengan keadaan orang yang beriman. Tanya. Nah, tapi tanya tu dengan keadaan rupa tetamu yang mulia. Nah, kita akan ditanya, kita akan duduk dalam tu wara'in ila yaumi rasul, mu akan duduk di alam barzah alam kubur ni Allah Taala sebut sampai hari kiamat. Maksudnya kalau kita duduk waktu ni, sikit lagi kita akan makan hasil. Kita akan masih dalam kuburnya hak kita duduk waktu ni. Lah ni lah kita usaha, lah ni lah Allah Taala wikuai lagi dengan hidayah taufik kita. Dah sama-sama lah kita berusaha, sama-sama lah kita minta kepada Allah Taala supaya kita menerukan dapat kita buat sampai kita mati. Ya untuk kebaikan kita lah. Loceng pun dah bunyi dah ada lah. Ya kita berhenti sakat dulu yang baik daripada Allah Taala. Yang tak baik itu daripada nafsu sendiri lah. Ada soalan? Aku dah nak tanya. Ada orang? Kalau tanya WhatsApp boleh. Nak telefon kau tak. Saya mudah hai belaka. Tak guna dalam grup ada macam-macam ni. Tanya ke situ. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.